Tak guna kita asyik komplain saja, asyik mengutuk kerajaan saja, semua dasar kerajaan tak betul. Jadi kita bagi cadangan alternatif kepada kerajaan. Buat ID digital ini sebagai satu kemudahan bagi rakyat track kerajaan. Kita dapat memantau kerajaan, prestasi kerajaan. Kita nak data kita dalam sistem ID digital dikawal oleh kita. Kita kunci sendiri. Ya. Kita diminta kebenaran dulu sebelum kita benarkan sesiapa pegawai mana, kementerian mana untuk tengok fail kita. Dan kita nak tahu siapa tengok fail kita, tang mana, mengenai apa, bila dan kenapa. Kerana ini perkhidmatan awam, public servant, iaitu hamba kepada awam, kita orang awam. Dan dia kena public government. Kerajaan yang terbuka, yang sudah reform, bukan masih belum reformasi, sudah berubah. Kerajaan yang untuk rakyat. Government for the people. By the people, for the people. Kita rakyat individu, hak pembeli, pembayar cukai, ada privacy. Kita tak mau diganggu. Kita tak mau penyagaan kita diganggu secara luar undang-undang. Luar budi bicara. Kita nak dilayan sebagai rakyat yang ada suara keramat yang berdaulat. Ini kerajaan demokrasi. Ini bukan kerajaan North Korea Kim Jong-un. Ini bukan negara komunis Jinping, anak saudaranya Xi Jinping, komunis China. Ini juga bukan demokrasi liberal Amerika Syarikat. Ya, ini demokrasi terpimpin. Tapi rakyat sudah terlalu lama ditindas kononnya oleh rejim-rejim sebelum ini. Ya. Sekarang kerajaan sudah berubah. Arus sudah berubah. Tidak ada Perdana Menteri baru yang menjanjikan reformasi. Ambillah peluang ID digital ini yang dikatakan dibuat sendiri. Bukan dengan Israel, bukan dengan Yahudi, bukan dengan luar. Saya masih sangsi itu. Selagi tak terbuka bola kita untuk siasat, saya boleh buktikan talian, kerana kita tak boleh lari bila awak buat sistem online. Kamu boleh kena hack, kamu boleh kena scam, phishing, social engineering, third party hacking, dan power perisian paling power Israel diakui dunia. Perisian dunia kamu tak boleh. Platform kamu pakai Microsoft, Barat, Yahudi. Kamu pakai SAP, Yahudi. Kamu pakai apa? Google Map, sana lagi. Awak. Internet, memang dari Fresco. Ya? TCP IP dia. Kita orang IT kita tahu. Jadi saya buat cadangan kepada kerajaan. MOSTI, MIMOS, PMX, JPM, PMO ambil perhatian. ID digital, benarkan rakyat mengawal data dia. Memberi izin. Kerana selama ini kita kena diberi izin. Ada akta polis, ada criminal procedure code. Tak kisah akta 342 ke apa, garanti ke apa, hak rakyat tetap dijaga. Ya? Ini negara demokrasi. Kita kalau lockdown ke apa, kita boleh lock diri sendiri kat rumah. Jangan ganggu. Ini hak peribadi, hak asasi. PMX sila jawab. Apakah setuju dengan hak peribadi ini, hak asasi manusia ini ke tidak? Jangan berdolah dalih. ID digital, IHR sebagai bukti. Awak tanda tangan IHR, kita tak kisah. Tapi jangan IHR ini boleh menguasai kita. Menguasai raja kita tak kisah. Menguasai anda kita tak kisah. Menguasai institusi kita tak kisah. Hak kita, hak makanan, hak pelajaran, hak hidup, hak berkeluarga. Nikah kahwin, jangan kata kena cucuk dulu sebelum nikah. Kita ikut syariat, lepas nikah baru boleh cucuk. Jadi, jawab. Idea yang benas, yang membina, bukan asyik kutuk teori konspirasi. Ini solusi. Kita sebahagian daripada solusi. Part of the solution, not part of the problem. Ini peluang bagi PMX. Seorang pakar komputer yang berpengalaman memberikan cadangan benas. Buat macam Facebook. Tak sama dengan Facebook, tak sama dengan Apple. Kalau sana itu swasta, itu ketiga, kita boleh blok. Kalau yang kerajaan, macam mana kita nak blok? Facebook, ada app kita boleh tengok siapa yang tengok kita. Adakan profil macam, adakan app macam tu.
Ya, jangan samakan ID digital dengan softmap yang lain. Itu kita boleh kawal, kita boleh off. Dia tak boleh track kita kalau kita uninstall. ID digital tidak. Kita tak tahu siapa di belakang. Kita baca macam-macam teori. Kita tak mau percaya teori itu. Senang saja selesai. Bagi kita kontrol. Bagi satu kod, saya boleh tulis cara kod dia, saya boleh tulis cara tutorial dia, supaya rakyat senang buat macam TikTok, dia boleh tahu siapa tengah tengok profil dia. Kerajaan mana, jabatan mana, pegawai mana, ada tak proses permintaan dia. Berapa hari kena duduk kat sana, meja sana tak bergerak. Dan ada tempat untuk kita buat aduan terhadap kerajaan. Mana-mana pegawai, buat aduan whistleblower tentang rasuah. Kita boleh bagi maklumat, dilindungi maklumat kita, dilindungi sumbernya. Dengan akta. Tak ada akta, kamu dah 2/3, pindah akta di parlimen. Di Dewan Rakyat. Okey? Lindungi rakyat. Saya tak kisah apa monyet bincang di parlimen. Ya? Saya tak ikuti. Semua zoo negara kita saya tak ikuti. Kita hanya concern hak kita. Data privacy kita. Hak asasi kita, hak kebebasan kita. Hanya undang-undang yang sah dan siuman saja, termasuk kesihatan. Sebelum ini, kuarantin hanya tempat tertentu, bukan satu dunia. Tak logik. Sweden dah cakap. Pakar epidemiologi dah cakap. Tapi propaganda berpagar menguasai orang kita. Tan Sri Noor Hisham DG. Mufti-mufti kita pun tak tahu apa. Jadi, balik pada soal hak asasi, basic human right. The right to self-governance in rumah kita. Ikut Quran, kita tak payah pun jawab salam. Ikut undang sivil, anda tak boleh masuk rumah. Ya? Melainkan ada laporan jenayah. Kesihatan bukan jenayah. Kesihatan hak masing-masing. Kita ada AIDS ke? Kita penyakit sakit jantung ke? Kita berhak tidak beritahu melainkan dengan doktor. Kita ada jenayah ke? Kita berhak tak beritahu selain daripada peguam. Kerana masing-masing itu ada akta masing-masing. Profesionalisme masing-masing. Sekarang sudah ke laut. Dibuang keluar tingkap. Thrown out of the window. Kerana hegemoni kuasa besar di belakangnya ada penaja. Seperti Bill Gates. Yang tidak kisah. Yang anda tahu, wahai Anwar Ibrahim. Kapitalis ini. Rakus ini, kamu dulu berjuang sejak baling tahun 1974 ke Beluran, menentang negara, kamu sendiri dapat masuk ISA, kamu sendiri telah dizalimi, kamu tahu apa arti suara rakyat, suara keramat. Sekarang, kita tunggu cadangan ini. Boleh ke tak boleh? Hormati ke tak hormati? Biar rakyat jadi hakim, biar Allah jadi penentu kata-kata kamu boleh tak dilaksanakan. Jangan lagi menepikan suara rakyat. Kamu dulu pernah jadi suara rakyat. Kamu pernah dulu dibuang. Kita ini, saya ini bersama-sama di Kampung Baru, reformasi, demonstrasi sampai menghidu gas pemedih. Itu tak apa. Itu perjuangan ikhlas, tak mau ungkitkan. Tapi ingat balik asal usul anda. Daripada jalan raya, jalanan, orang berjuang untuk kamu. Sekarang orang menuntut manifesto minyak tak apa. Tol tak payah, PTPN semua itu tak apa. Hak reformasi mengubah supaya rakyat berdaulat. Suara rakyat, suara keramat. It is time you prove what you have been saying all this while. Time is your judge now. Jangan lepas kamu dah jatuh, kamu nak harap orang sokong awak balik. Kroni-kroni awak balik. This is the last time. Allah bagi peluang. Allah adil. Allah buktikan keadilannya. Jangan salahkan Tuhan, salahkan diri. Tanggungjawab tetap dipegang dan akan dihisap di akhirat kelak. Assalamualaikum.